Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Syafi'i bin Hairul Azhar. Nombor metrik 059229. Okey, kita akan teruskan perbincangan hadis ahkam yang seterusnya. Hadis yang seterusnya berbunyi An Anas bin Malik qala Ja'a A'rabi fabala fi ta'ifatu masjid fazajahu an-nas fanahahu min Nabiy sallallahu alaihi wasallam. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحرق عليه. متفق عليه. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini? Hadis ini membawa maksud ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang badui yang telah datang ke masjid lalu dia kencing dalam masjid tersebut. Kemudian para sahabat yang ada ketika itu nak pergi menghalangnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalang para sahabat ni daripada halang lelaki badui tersebut untuk berhenti kencing di dalam masjid tersebut. Dan setelah lelaki badui tersebut selesai kencing di dalam kawasan masjid tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk jirus sebaldi air ke tempat lelaki badui tersebut kencing tadi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan lelaki badui ini? Baik, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badui ini merupakan orang Islam yang duduk di dalam kawasan pedalaman padang pasir. Jadi lelaki badui ini merupakan orang atau pemuda yang datang daripada kawasan pedalaman padang pasir pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Bayangkan, kita duduk dalam masjid ni, tiba-tiba ada seorang lelaki datang. Kita tengah duduk dalam masjid sembang-sembang, tiba-tiba ada orang luar datang masuk masjid. Tiba-tiba dia kencing. Apa perasaan kita masa tu? Kita mesti marah masa tu kan? Betul tak? Kita mesti marah tengok, ini kawasan suci, kawasan kita solat. Tapi kenapa tiba-tiba ada orang datang kencing kat tempat kita solat? Siapa je yang tak marah, betul tak? Jadi macam mana perasaan kita, begitulah perasaan sahabat ketika itu. Jadi kita kena kenal juga macam mana orang badui ni. Okey, orang badui ini kita boleh katakan sebagai orang yang keras kepala. Bukan kata dia ni ego ke apa, bukan. Dia memang budaya dia macam tu, memang kehidupan dia macam tu. Contoh kalau kita pergi Madinah jumpa Nabi, kita ada cara kita akan ada cara untuk hormat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita ada cara kita. Tapi orang badui ni, kalau dia pergi Madinah jumpa Nabi, dia macam tak ada protokol tak? Dia macam tak ada protokol, tak ada garis untuk dia bersembang, untuk dia bercakap dengan Nabi. Dia panggil Nabi Muhammad, kami datang dari jauh ni. Macam tu dia cerita. Bagi tahu kami 5 perkara yang kami buat kami masuk syurga. Macam tu je. Lepas tu Nabi bagi tahu, dia pun cakap, aku tak akan tambah sedikit pun. Maknanya kat sini kita boleh faham yang orang badui ni apabila jumpa Rasulullah, dia tiada protokol macam orang lain. Dan kita bagi contoh lain, orang badui ni dia macam dia slow sikit. Bila nampak helikopter dia kata bodoh. Sebab apa kata bodoh? Yelah, orang kat dalam panas, dekat luar kipas. Macam tu sekali. Begitulah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Ada seorang lelaki masuk ke pekarangan masjid. Dan masjid dulu, masjid masa zaman Rasulullah, bukan macam masjid kita sekarang ni. Masjid dinding ada, cuma atap tu ada. Tapi kalau hujan memang ni kan. Lepas tu dinding memang dia punya rantai pasir. Jadi bila lelaki badui tersebut kencing, baginda memerintahkan untuk para sahabat jirus air di tempat lelaki badui tersebut kencing. Tapi baginda halang sahabat untuk menahan lelaki tersebut daripada kencing. Sebab apa? Kalau sahabat kejar lelaki tersebut ketika itu, sedangkan lelaki tersebut tengah kencing, mesti air kencing tersebut akan lebih bersepah di serata
Serata masjid sebab main kejar-kejar masing-masing kan. Dah sahabat kejar pemuda tengah kencing, mesti main kejar-kejar, habis akan berlaku banyaklah tempat yang terkena air kencing. Seterusnya kita tengok pula dekat makna ijmali. Okey, menurut riwayat Tirmizi, ada seorang lelaki Badui ini datang ke masjid. Kemudian lelaki Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamu ma'ana ahadan. Maksud dia di sini, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah Engkau rahmati orang-orang yang bersama kami. Jadi di sini lelaki Badui ini dia nak doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat ataupun merahmati diri dia sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, bukan untuk orang sekelilingnya. Apa Nabi buat bila Nabi dengar? Bila Nabi dengar ni, Nabi gelak. Sahabat suka apabila orang Badui ni datang. Sebab baginda, dia tak marah orang Badui ni. Dia tak marah. Kalau orang Badui tanya soalan pun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan marah. Dan bila baginda dengar doa daripada Badui ni, baginda gelak, kemudian bersabda, laqad ihtazar wasi'an. Sesungguhnya kamu menyempitkan perkara yang luas. Kemudian lelaki Badui ini bangun, dia pergi ke tepi masjid, dan apa lelaki ni buat? Lelaki ni kencing di tepi masjid itu. Kemudian para sahabat yang ada ketika itu berasa geram, berasa marah lah masa tu, sebab kencing dalam kawasan masjid kan. Dia nak pergi halang lelaki Badui tersebut, tapi baginda halang para sahabat ni daripada teruskan menghalang lelaki yang sedang kencing tersebut. Sebab apa? Sebab inilah hikmah baginda supaya membiarkan lelaki tersebut menghabiskan dulu kencing tersebut. Dan bila lelaki tersebut habis kencing, baginda bersabda, baginda bersabda, kenapa kamu menyusahkan perkara yang senang? Bersabda pada para sahabat. Jadi memerintahkan para sahabat untuk menjirus sebaldi air mutlak di kawasan lelaki Badui kencing tersebut. Wa ba'da dhalik nabahathu an tahlilul lafzi. Awalan an-nas huwa Abu Hamzah al-Ansari al-Najari. Thaniyan i'rabi nisbatu ila al-i'rab wa hum sakanu al-badiyah. Wa hadha i'rab yaqulu lahu dhul khuwaisaratul yamani aw aqra'u bin habis. Thalithan ta'ifatul masjid wa huwa nahiyatul masjid. فزجره الناس فنهروه إذ قالوا له إكفاف فنهاهم قال لهم دعوه ذنوب هي الدلول الملآن الماء فأهرك أي صب. وأخيرا نبحث عن الفقه الحديث. أولا أن البول الآدمي نجس، وثانيا وأن الأرض إذا تنجست طهارة بالماء كسائر المتنجسات، وثالثا وأن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة. وبعد ذلك وجوب احترام المساجد. وبعد ذلك الرفق بالجاهل في التعليم. Okey, macam mana orang Badui ni, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan cerdiknya mengajar para sahabat untuk kita menahan orang Badui ni ketika kencing. Ini melakukan perkara yang tak senonoh dalam masjid, tapi baginda tetap suruh para sahabat untuk sabar. Kerana sabar ini ada kalanya baginda mengajar akan mendatangkan sesuatu kebaikan yang bersama. Okey, seterusnya fikih hadis dia, wa hasanul khalaqahu sallallahu alaihi wasallam wa rafatuhu wa rahmatuhu. Wa akhiran wa dafa'u a'zamul mudarrataini bi akhfihima. Sampai di sini sahaja pembentangan saya berkaitan dengan al-hadis wa ahkam kitab taharah. Jadi ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mendengar.
dan semoga dapat manfaat untuk semua.